Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pengumuman terkini ya daripada Timbalan Perdana Menteri kedua Datuk Fadilah, yang mana kerajaan telah setuju. Jadi ya sekarang ini draft sedang disediakan dan selepas ini akan diberikan semula kepada pihak pembangkang. Jadi kita tunggu dan lihat sahabat semua apalagi alasan daripada pembangkang, sedangkan kerajaan hari ini sudah bersetuju dengan isu yang seringkali ditunggang ya oleh ahli-ahli parlimen daripada parti PAS, sehingga menuduh kononnya kerajaan hari ini kerajaan zalim, kerajaan yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, perkara ini tidak pernah berlaku ya ketika kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan dengan Anda semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita terkini yang menggempakan kita. Kerajaan setuju salur peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, tapi kena tunggu ini dahulu. Apakah perkara itu? Mari kita lihat kenyataan media ini sahabat-sahabat semua yang saya petik ya daripada Harapan Daily, menyatakan bahwa kerajaan telah bersetuju untuk mempertimbangkan untuk menyalurkan ya peruntukan kepada wakil ahli parlimen pembangkang. Itu antara kenyataan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Seri Perdana Putrajaya petang semalam. Bagaimanapun kata Fadilah, satu draft memorandum persefahaman iaitu MOU akan disiapkan terlebih dahulu, yang kemudiannya akan dipanjangkan kepada pihak pembangkang sebagai langkah untuk perundingan yang seterusnya. Tambah lagi, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat lebih 1 jam yang dipengerusikan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, serta dihadiri oleh pemimpin tertinggi parti komponen Kerajaan Perpaduan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada 19 Mac lalu, Fadilah mengadakan pertemuan dengan pemimpin Perikatan Nasional yang disertai Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bersama Ketua WIP PN Taqiyuddin Hassan dan Ronald Kiandi ya, bagi membincangkan isu peruntukan wakil rakyat dari pembangkang. Susulan itu, pada 21 Mac, Hamzah berkata pembangkang sudah menerima draft dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada ahli parlimennya. Jadi ya, berkaitan dengan draft itu nampak dan jelas bahwa Ketua Pembangkang membuat satu penipuan tidak sabar-sabar nampaknya ya, sehingga mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan seperti itu, sedangkan sepatutnya sebarang draft itu belum pun dikeluarkan seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri 2 selepas diluluskan, disetujui ya oleh pimpinan-pimpinan tertinggi Kerajaan Perpaduan, barulah draft itu akan dibuat dan diserahkan semula ya kepada pihak pembangkang ya untuk perbincangan seterusnya. Itu sebenarnya yang berlaku, bukan mengaku kononnya sudah menerima draft, sedangkan hakikatnya belum ada pun draft itu sahabat-sahabat semua. Terdesak nampaknya pembangkang ini sehingga sanggup menipu dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua sebagai rakyat? Adakah patut ya budget ya peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang ini harus diberikan? Mungkin anda boleh berikan pandangan ataupun komen di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi, fitnah tanpa fitnah setiap hari ya, geng-geng walauntit, tiktokers walauntit, pembangkang ya, mungkin tidak akan dapat bernyawa ya selagi tidak menyebarkan berita palsu, fitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, lain macam vibe raya tahun 2024, Raya Madani. Takbir raya hanya berlegar di raya pertama aja. Biasa 2, 3, 4 mesti ada dalam TV dan radio. Mungkin budak-budak sekarang tidak perasan itu antara kenyataan seorang tiktokers mungkin pro kepada pembangkang. Jadi budak tiktoker ini pelik kenapa takbir raya zaman Madani cuma 1 hari. Itu antara kenyataan yang dibuat oleh tiktokers pro kepada pembangkang ini. Jadi apa sebenarnya berlaku? Ya kalau kita lihat kenyataan media ini, seorang pengguna TikTok turut disekolahkan
Ya, apabila beliau membuat kenyataan begini, beliau terus dikecam, disekolahkan ya oleh netizen, warganet selepas cuba menimbulkan persepsi seolah-olah tadbir raya hanya dibenarkan berkumandang pada Syawal pertama saja di bawah kerajaan Madani. Menerusi tangkapan layar tular di media sosial, individu tersebut berkata suasana raya Madani kali ini tidak seperti kebiasaannya. Lain macam vibe raya 2024 katanya, tadbir hanya berlegar di raya pertama saja. Biasanya raya ke-2, 3, 4 mesti ada dalam TV katanya. Jadi mungkin budak-budak sekarang ni tak perasan demikian antara yang dalam tangkap layar tersebut. Susulan itu ramai ya warganet menegur tindakan individu tersebut yang dilihat cuba atau sengaja mencipta naratif buruk terhadap kerajaan hari ini. Walhal tadbir raya hanya pada Syawal pertama adalah amalan biasa di negara ini. Itu antara kenyataan. Dan siapakah individu itu? Mari kita tunjukkan nama dia, sahabat-sahabat semua. Mungkin ada di antara Anda yang kenal, ada yang tidak mungkin. Mana sudah beritanya? Alright, ini dia. Mungkin ada di antara Anda yang nampak ya kenyataan daripada Walaunted, geng-geng kaki fitnah. Ini dia Cik Ibrahim Muhammad. Ini nama individu tersebut ya yang membuat fitnah itu. Macam yang saya katakan sahabat semua, mereka ni tidak akan boleh bernapas setiap hari kalau tidak menfitnah, tidak menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Ini yang berlakulah kepada individu-individu yang hanya tahu ya untuk membina naratif buruk, membina persepsi buruk kepada kerajaan hari ini. Ya, satu kenyataan yang bagi kita tengok adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Mereka juga ya menempelak individu ini. Siapa tadi? Cik Ibrahim Muhammad ini. Dan akhirnya ya rakyat warganet sana menempelak ya, mereka juga menempelak penyokong pro pembangkang itu yang dianggap kurang cerdik dan mengaji tak habis. Untuk rekod tadbir Hari Raya Aidilfitri kebiasaannya bermula pada maghrib malam 1 Syawal sehingga selesai solat sunat Aidilfitri. Tadbir Hari Raya Adil Adha pula dilakukan bermula selepas solat subuh 9 Zulhijjah sehinggalah selesai solat azhar ya. Dan aku walaupun tapi memang takbir raya Aidilfitri hari ini pertama je tak sama dengan Aidil Adha katanya. Dia mesti tak belajar habis, tak belajar habis. Tak pun budak baru nak up, kata pengguna X. Satu lagi komen. Aku sebagai pengundi PN tapi minat PMX rasa kesal sangat. Makin hari makin buat malu je, tak ada kaji selidik langsung, kata Muhammad Fakih. Dan D katanya seorang warganet menegur lagi. D, tadbir raya Aidilfitri hanya disunatkan bermula malam raya sehingga selesai solat hari raya. Selepas itu tak disunatkan lagi. Jangan terlebih Islam pula, tegur pengguna Facebook. Jadi bagaimanapun harapan Delhi tidak menemui hantaran asal tersebut dipercayai dia telah dipadamkan oleh individu tersebut. Mungkin takut kena saman lah tu ya, ataupun takut kena angkat ke balai polis untuk diambil keterangan, disiasat dan sebagainya. Itulah dia kerja-kerja daripada pembangkang ini, daripada penyokong-penyokong pro pembangkang ini, sahabat semua. Tidak lain tidak bukan asik dengan fitnah, asik dengan berita palsu, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Kalau boleh cari ya individu ini biar dikenakan tindakan. Ini bukan mengancam, tetapi setiap tindakan yang menyalahi undang-undang dengan contohnya seperti ini, dengan menyebarkan berita palsu dan menghasut, ini adalah satu perkara yang menyalahi undang-undang. Jadi apa perkara yang dilakukan harus dikenakan siasatan, disiasat, ditangkap, kalau boleh sumbat ke penjara dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.